Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan semua penonton seluruh Malaysia, Singapura, Brunei dan di mana saja yang mendapat siaran TV3 Al-Kuliah pada petang ini. Kami ucapkan selamat berbahagia, salam sejahtera bersama dengan orang yang tersayang insya-Allah pada petang ini. Dan tuan dan puan-puan seperti biasa, setiap petang Jumaat kita bersiaran secara langsung dari Studio C, Seri Pentas TV3. Bersama Al-Kuliah, topik kita cukup menarik pada petang ini, terutamanya untuk ibu-ibu. Di mana saja anda berada, anda mengangkat tangan menadah ke langit dan terkumat kamit memanggil Tuhan, menyebut Allah, maka akan didengari oleh Allah suara anda. Ibu-ibu semua, hari ini tajuk kita ialah doa ibu. Apapun bapa-bapa duduk di depan TV ya, jangan pula berganjak mentang-mentang doa ibu je, duduk di depan TV. Dan bersama saya pada petang ini satu rombongan, iaitu mantan pegawai Perkhidmatan Pendidikan Malaysia daerah Cawangan Kelang. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah. Bila sebut mantan-mantan ni biasanya lah orang-orang yang pencen ya, yang dah berumur. Alhamdulillah, inilah mereka yang kalau berdoa berkat doanya makbul. Dan bersama saya pada petang ini panelisnya yang kita jemput khas ialah yang berbahagia, iaitu Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati binti Syed Ismail yang merupakan pensyarah Jabatan Siasat Syariah Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Assalamualaikum Prof. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia adalah ahli panel, dia adalah Prof dan dia juga seorang ibu yang akan mengangkat tangan berdoa untuk anak-anaknya dan anak kita semua ya. Dan Dr. Prof, kita dah boleh teruskan Al-Kuliah pada petang ini dan mereka yang ada di rumah sila ambil pen, kertas, catat. Barangkali ada doa-doa yang memang Prof nak bagi petang ni yang sangat-sangat bisa dan berbisa, mustajab dan mujarab, tolong catat. Dan Prof, untuk maklumat kita semua, insya-Allah pada hari Isnin nanti anak-anak kita pelajar akan mengambil menduduki pelajaran PMR ya. PMR. Jadi semua berdoa sekarang ni, berdoa macam-macam lah berdoa. Saya tanya Prof ya. Nabi sebut doa itu otak segala ibadah. Doa mukhul ibadah. Malah seorang ulama terkenal, Syekh Sya'rani pernah menyebut bahawa doa ibu itu adalah seperti jelmaan malaikat. Cepatnya malaikat nak mengaminkan sampai malaikat pun berada amin, amin, amin. So minta Prof jelaskan martabat doa seorang ibu yang sangat berbisa itu. Silakan Prof. Terima kasih Ustaz Fauzi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati ibu-ibu, abah-abah yang ada di studio ini, yang juga bekas-bekas pendidik kita yang kita sayang semuanya, ibu-ibu, abah-abah semua yang menonton rancangan Al-Kuliah pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah, syukur banyak ya, syukur banyak kita kehadap Allah Subhanahu taala. Dan mudah-mudahan pada petang ini Ustaz, dengan tajuk yang memang sangat baik untuk kita ingat-ingatkan diri kita, terutamanya ibu-ibu kita ya. Saya ibu, betul Ustaz cakap tadi, kita ibu-ibu, dan abah-abah tolong ingatkan ibu-ibu kita bahawa pertama sekali konsep yang kita nak faham tu ialah doa. Bagaimana Allah menganugerahkan kepada kita hamba-Nya yang sangat dikasihi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut ummati ummatun marhumah. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang sangat disayangi, sangat dikasihi. Antara anugerah-anugerah yang banyak Allah SWT bagi kepada kita ini ialah satu senjata yang dinamakan sebagai doa, kan? Senanglah kita berkata doa, dan Ustaz pun dah bayangkan kepada kita bahawa doa itu kita tadah tangan. Sama ada kita menadah tangan itulah adabnya ataupun di dalam hati kita. Ibu-ibu, abah-abah di dalam hati berdoa. Artinya kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gambaran hebatnya doa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Tirmizi misalnya, ad-du'a mukhul ibadah. Doa tu otak bagi ibadat.
Tuan-tuan, puan-puan yang saya kasihi sekalian, bila kata otak pada ibadat itu, kita dapat faham bahawa apabila kita beribadat dengan doa, artinya tuan-tuan, kita beribadat dengan menyedari, dengan rasa sedar, dengan rasa tahu, dengan rasa sayang, dengan rasa harap. Ini ibadat kita. Kita tak buat sekadar buat, tetapi setiap apa yang kita lakukan itu, kita mengetahui dengan akal kita, kita sedar. Kita faham bahawa ibadat kita boleh diterima, boleh tidak diterima oleh Allah SWT. Sekiranya hati kita, misal kata, tidak sampai kepada tahap hati yang sayang dan ikhlas kepada Allah. Kita sedar di dalam hati kita dan kita faham bahawa apabila kita beribadat dengan doa, kita ada harap yang tinggi kepada Allah Subhanahu Taala. Kita ada bimbang yang tinggi kepada Allah, ya, harap yang tinggi, dan kita sedar bahawa kita ini sangat kerdil. Ada perkara yang boleh kita usahakan berjaya, ada perkara yang tidak mampu untuk kita usahakan. Sebab itu ada raja, ada harap yang tinggi, ada khauf, ada bimbang-bimbang pada apa yang kita buat itu. Dia ibadat tetapi dia jadi lara, macam tak ada apa-apa. Maka dengan sebab itulah kita diingatkan di dalam Al-Quran, misalnya surah Al-Baqarah ayat 188, kita tengok balik konsep doa ini bila mana Allah Subhanahu wa taala menyebut wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i iza da'an. Inilah keseluruhan yang kita nak faham. Doa adalah otak bagi ibadat itu. Doa adalah suatu ibadat. Maknanya berdoa aja jadi ibadat. Dan yang menariknya ialah di dalam ayat ini Allah menyebut wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Bila kita berdoa, hidup ibadat kita itu, hidup hati kita itu dengan merasakan bahawa Allah itu dekat dengan kita. Dekatnya macam mana ya tuan-tuan, ibu-ibu, abang-abang sekalian? Dekatnya juga Ustaz kan digambarkan di dalam hadis qudsi, apabila kita ingat Allah, fadhkuruni adhkurkum, kata Allah, kau ingat aku ingat engkau. Dalam hadis qudsi mengatakan, apabila kau ingat Allah dalam keadaan duduk, Allah ingat engkau dalam keadaan berdiri. Apabila engkau ingat Allah dalam keadaan berdiri, Allah ingat engkau ibarat berlari. Maknanya sikit kita ingat Allah, lagi tinggi. Dan banyak Allah SWT mengingati kita. Kau ingat Allah dalam majlis yang ramai, Allah ingat engkau dalam majlis yang lebih ramai dan lebih baik daripada itu. Masya Allah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita juga faham bahawa dengan doa ini, dia memberikan kepada kita kasih sayang. Dia rapatkan kita dengan Allah. Bila rapat dengan Allah, minta dapat. Ya. Dia rapatkan kita dengan Allah. Dia hadapkan kita dengan Allah. Sebab itu, maksud solat tu kan, ibu-ibu, bapa, para penonton yang dikasihi sekalian, ialah doa. Kerana pada ketika kita bersolat itulah, kita merayu, kita mengadap, memohon kepada Allah SWT yang disebut yunaji rabbahu. Tapi bila hati kita itu tak dekat pula, tak faham pula, ya tuan-tuan, kadang-kadang masa solat itulah pula, masa tu yang teringat macam-macam. Angkat dia takbir, teringat. Nak masak kari ayam kah, kari daging kah? Kata tadi salat mendekatkan, merapatkan, mewujudkan kasih sayang. Ya bagaimana bila angkat sahaja takbir, makanya ibu kita teringat kari ayam kah, kari daging mau masak. Sampai aja baca ihdinas siratal mustaqim tu, doa tu, ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus. Ya aku rasa saya mau masak kari ayam. Jalan lurus sungguh perginya. Sebab apa? Tak sempat balik dah pukul 6 lebih. Ni kalau nak masak kari daging ke, tak sempat empuk. Jadi masa ihdinas siratal mustaqim tu, tunjukkanlah jalan yang lurus. Ya betul antara dua pilihan, kari ayam atau kari daging. Kari ayam yang diberi. Tengok, itu bukan itu sebenarnya. Maksudnya tuan-tuan, kita benar-benar faham apa yang kita minta, otak kita bergerak. Ini kata doa. Kita benar-benar faham apa yang kita nak minta dengan Allah SWT. Maka dengan sebab itu kita jadi rapat, kita menghadap Allah. Dan kesannya tuan-tuan, doa itu implikasinya kata ulama, dia juga boleh mengelakkan daripada gundah gulana. Sebab itu tuan-tuan kalau tengok,
makin kita gelisah, makin kita susah, selalunya makin dekat dengan Allah. Makin kita berhajat, ni gundah gelana kalau ustaz kata nak periksa PMR. Kadang-kadang anak tak ada apa-apa ya abang-abang. Ibu-ibu yang kadang-kadang anak kita relax, melompat-lompat lagi ada. Maknya yang tak tentu arah. Tanya macam-macam doa dengan ustaz. Bawa air, bawa apa, tolonglah doakan. Baca doa macam-macam. Anak tinggal minum aja. Ya Allah, tuan-tuan. Mak yang lebih gundah gulana. Selalunya apabila kita berdoa, kata ulama, antara implikasinya, jiwanya, dia mengurangkan kesusahan kita, gundah gulana kita. Bahkan selain daripada itu, bukan rapat dengan Allah sahaja, bukan elakkan gundah gulana sahaja, ia juga menyebabkan larinya syaitan yang berdekatan dengan kita. Sebab itulah doa kita boleh mustajab, tak diganggu oleh syaitan, dengan syarat nantilah kita cerita dia punya etika adab dia. Okey, itulah mukadimah daripada Profesor Madya Dr. Shafrah Hayati tentang doa ibu. Memang panjang lebar. Apa yang penting ialah macam sebut tadi kan, anak nak periksa macam mak nak periksa pula. Kelang kabut mak panggil ustaz lah, buat air penawar penerang hati lah. Jadi apa pun kita akan bincang lagi lebih lanjut selepas ini, insya-Allah ya. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua yang memang suka berdoa dan anda semua memang mementingkan ibu dan ayah kita semua. Dan pada petang ini memang petang Jumaat yang sangat mulia, Prof. Alangkah baiknya saat-saat untuk berdoa. Kita ada bahasa tu, saat yang sangat mustajab untuk berdoa pada setiap petang Jumaat, dan apatah lagi dengan ibunya pula yang berdoa. Jadi apa pun sebelum kita panjang lebarkan tajuk yang kita, apa kata kalau Prof kita ambil persoalan daripada penonton dalam studio terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Apa hukumnya bagi seorang ibu yang mendoakan perkara yang tidak baik kepada anaknya? Terima kasih, Prof. Okey, terima kasih yang bertanya. Kalau istilah orang Melayu sebut sumpah lah ni. Aku sumpah kau, macam cerita perlu. Cerita si tanggang kan. Disumpah jadi apa, batu ke apa. Jadi ada di Sumatera, saya pernah pergi tu, disumpah jadi tu. Jadi nak kata, adakah baik doa ni, ibu ni yang doa tidak baik kepada anak, sumpah macam-macam. Jadi katak pun dia juga. Silakan. Terima kasih kepada ayah kita yang bertanya ya. Sebenarnya kita nak kena faham di sini bahawa satu perkara yang saya nak sebutkan ialah amatlah rugi dan malang bagi seorang ibu yang martabat doanya itu tinggi dan dimakbulkan oleh Allah SWT, memilih untuk mendoakan yang buruk-buruk untuk anaknya. Adalah rugi dan malang bagi ibu itu. Walaupun ada kekecualian di dalam ajaran Islam, bila mana kita boleh mendoakan sesuatu yang buruk sekiranya kita dizalimi. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan supaya berwaspada kepada doa orang yang dizalimi. Dalam masa yang sama, hadis yang lain menyebutkan salasatun la turaddu bihi du'a. 3 perkara yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala akan doanya. Iaitulah pertama al-musafiru, orang yang bermusafir. 2, al-walidu, mak bapak, doa Allah tak tolak selagi mana doanya yang baik. Dan juga sekiranya dizalimi, dalam konteks yang ketiga juga disebut al-mazlum, orang yang dizalimi. Sebab itu kita nak lihat sebenarnya ibu ini jadi doanya sangat tinggi nilainya sebab apa? Sebab apa dia jadi tinggi nilai ibu ni? Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah orang yang ayyun nas afdalus suhbah? Ustaz, siapakah orang yang paling berhak untuk mendapatkan layanan yang baik? Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummuk, ibu kamu. Kemudian dia tanya lagi, siapa lagi? Lalu dia jawab ummuk. Kemudian dia tanya lagi, siapa lagi? Seolah-olah lah tuan-tuan, kalau kita boleh faham, ibu-ibu, abah-abah, kalau ditanya itu juga jawapannya, maka kita nak tanya lagi siapa lah orang lain, kalau boleh kita nak buat baik. Maka dia jawab untuk kali yang ketiga, ibu kamu. Kemudian ditanya lagi untuk kali yang keempat, summa man, summa waliduk.
Yang keempat, kau nak buat baik, pergilah ke abah kamu. Summa man, tanya lagi, siapa lagi? Summal aqrab fal aqrab. Kemudian barulah kaum kerabat kamu. Ulama mengatakan, dikatakan bahawa hebatnya ibu itu seolah-olah 3/4 daripada hubungan dan kasih sayang itu pergi kepada ibu. Seolah-olah begitu pemberatannya, ya. Tetapi bukan dari sudut kuantiti. Kadang-kadang kita faham abah minta teh, mak tak minta teh. Tapi anak kata kejap ya bah, bagi dulu 1 cawan dekat Umi. Abah kata mana teh aku? Sekejap ya bah, bawa lagi 1 cawan teh bagi kat Umi pula. Abah kata bukan aku yang minta teh, kata dia. Kenapa bagi kat mak kamu naik 2 cawan? Kejap bah, kena 3 kali dekat Umi, baru 1 kali kat abah. Alah tuan-tuan. 3 cawan dapat kat Umi dulu, 1 cawan baru pergi ke abah. Dia bukan kuantiti, dia pemberat kualiti. Lalu dibincangkan oleh ulama, kenapa sampai macam tu? Antaranya berdasarkan kepada ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebut wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Itu antaranya. Allah perintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan kepada ibumu. Wahnan ala wahnin, ia mengandungkan kamu kerana sakit dengan penuh getir dan pahit. Wahnan ala wahnin, itu yang menjadi penekanan mengapa ibu itu diberikan martabat yang sebegitu. Dan kemudiannya wa fisaluhu fi amain, dan yang menyusukan anak itu sehingga 2 tahun. Artinya ada peranan ibu di situ. Ibu bukan sekadar al-walud yang melahirkan anak, tetapi ibu punya peranan yang besar, al-wadud, yang penuh dengan kasih sayang. Bermula dengan peranan lahirkan, bermula peranan bagikan asas yang awal, iaitu penyusuan, sehinggalah didikan, sehinggalah doa. Tapi kita tak nafikan, Ustaz, kadang-kadang ada ibu yang namanya je ibu, yang patut jadi ibu roti, bukan ibu orang. Sebab lepas bersalin tak kenal anak dia. Bagi kat orang, ya kok susah sekalipun tak tahu, tak kenal anak, tak hubung anak, tak bagi apa pun nafkah. Tak cerita yang dera, tak cerita yang buang, tak cerita yang membeza-bezakan antara anak-anak. Tidak berlaku adil sewajarnya kepada anak-anak. Tidak memberikan kasih sayang kepada anak-anak. Kadang-kadang kita juga perlu adil dan tidak menderhakai anak-anak kita. Ya, dari satu aspek betul, kita punya martabat yang tinggi. Allah sayang ibu, lindung ibu, doanya makbul, tuan-tuan. Tapi dari satu sudut yang lain, bila kata kenapa ibu, ya, dari satu sudut yang lain pula kita melihat ibu itu yang mendapat martabat begitu ialah kerana kedudukannya di sisi Allah SWT dan juga peranannya. Sebab itu apabila Saidina Umar, Ustaz, ya, seorang anak mengadu kepada Saidina Umar, bila mana dia mendengar Saidina Umar mengatakan bahawa derhaka anak yang tak selamat, derhaka anak yang menderhakai ibu itu berdosa. Itu memang ulama sepakat mengatakan derhaka kepada ibu, derhaka kepada bapa itu dosa besar. Lalu apabila perkara ini sampai ke telinga anak itu, pergi bertanya kepada Khalifah Saidina Umar. Dia kata bagaimana betul ke kalau anak itu derhaka, maka dosa besar. Bagaimana dengan ibu bapa? Lalu anak bertanya, ya. Kata Saidina Umar, mengapa tanya begitu? Dia kata kerana ibu saya seorang yang tidak baik. Kata Khalifah Saidina Umar, adakah ibu ayah kamu melaksanakan 3 perkara? Ya, adakah ibu dari kalangan orang yang baik? Adakah ibu itu memberikan nama yang baik kepada kamu? Adakah ibu itu mengajar kamu ayat-ayat Al-Quran? Lalu kata pemuda ini, ketiga-tiganya saya tidak rasa. Tiga-tiganya tidak ada pada saya. Ibu bukan seorang yang baik, ibu tidak memberi nama yang baik, tidak juga mengajar membaca Al-Quran. Maka dengan sebab itu kata Khalifah Saidina Umar, sebenarnya bukan kamu yang derhaka, tetapi ibu ayah kamu itulah yang derhaka. Jadi dengan sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, walaupun kita mempunyai martabat yang tinggi, gunakanlah dia dengan sebaik-baiknya. Doa itu ibadat. Jadi isi-isi dalam doa itu pun biarlah jadi ibadat. Kecualilah tuan-tuan, ibu itu tadi sampai ke tahap dia terlalulah
sakit barangkali hatinya. Tertekan, Tertekan. stres. Ya, anak tak peduli, anak kurang hajar yang melampau dan macam-macam. Itu yang keluar sumpah seranah. Mati masuk dalam, matilah kena langgar bawah lori kata dia macam Bukan tu. kata lori, dilanggar lori najis lagi. Allahu akbar ya Allah. Prof, seminit ya tanya Prof ya. Kalau ada ibu-ibu seperti ini yang berdoa yang tak baik kepada anak-anaknya seperti biar dilanggar lori najis dan sebagainya, adakah boleh kita sebut dia ni dah salah guna kuasa? Seminit ya? Salah guna kuasa. Ya, setuju. Okeylah. Tak sampai seminit, 1 saat saja Prof jawab. Okey, kita ambil soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya silakan kalau ada. Silakan. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Kami mohon nasihat. Adakah reda ibu itu sentiasa memayungi anak-anak? Allahu akbar. Okey, terima kasih yang bertanya macam mana Prof supaya redha ibu tu sentiasa berada bersama dengan anak-anak lah. Kadang-kadang ya ada sebab-sebab, ada sebab-sebab tertentu ibu tak redha ada anak. Mungkin sebab anak sendiri buat hal. Silakan Prof. Ya. Kita ni tuan-tuan, puan-puan, saya pun jadi ibu, ya, dan kita dalam masa yang sama juga anak-anak kepada ibu ayah kita. Kita ada mak dan kita juga adalah ibu. Kita perlu ingat bahawa di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut ridallah fi ridal walidain wa sakhtullah fi sakhtil walidain. Rida Allah pada kedua ibu bapa dan kemurkaan Allah juga ada pada mereka. Maka dengan sebab itu berbalik juga pada yang doa tadi. Doa yang buruk-buruk tadi. Kita nak dalam hati kita dan dalam amalan kita, kita nak biar anak-anak kita itu diredai oleh Allah. Dan kita menjadi penyebab dia diredai oleh Allah. Kita tidak mahu jadi ibu bapa yang menyebabkan anak-anak kita mendapat kemurkaan daripada Allah SWT. Jauh daripada doa kita maupun daripada amalan-amalan kita, cara kita mendidik dan sebagainya. Oleh sebab itu, banyaklah kisah-kisah kalau kita lihat di dalam sejarah Islam misalnya, Ibnu Umar misalnya tuan-tuan, apabila dia melihat seorang pemuda yang mendukung ibunya. Seorang pemuda Yaman dokong ibu dia tawaf keliling Kaabah. Kita biasa dengar. Tawaf keliling Kaabah. Kemudiannya pemuda itu kata, adakah dengan saya tawaf, saya kendong mak saya, dia kata. Saya kendong, saya jadi kenderaan bagi ibu saya. Saya kendong dia, tawaf tuan-tuan. 7 kali tawaf, kendong mak saya. Adakah dengan ini saya sudah menyempurnakan hak ibu saya? Lalu kata Rasulullah kata Ibnu Umar, tidak, itu belum sempurna lagi hak ibu itu. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, kita sebagai anak ini perlu melaksanakan tanggungjawab kita dengan sebaik-baik, semampu-mampu yang kita ada, dan kita nak harap reda daripada mak ayah kita. Dan ibu kita pula jadilah orang yang membuka seluas-luas redanya kepada anak-anak. Jangan kita menjadi penyebab kepada kebencian Allah SWT. Melalui apa ya? Interaksi kita yang betul. Nasihat-nasihat kita yang betul. Teguran-teguran kita yang ikhlas. Doa-doa yang kita panjatkan kepada anak-anak kita supaya dengan itu nanti akan memberikan keredaan itu. Saya lihat Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kepada kita jalan. Cara mana kita nak dapat reda ibu kita, antaranya Allah menyebut di dalam Al-Quran yang kita baca, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Disebutkan di situ, diperintahkan kepada kita itu untuk buat baik kepada mak ayah kita. Dan cara mana nak buat baik itu diperincikan pula, antaranya fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wahfiz lahuma janah zulli minar rahmah. Dan itulah antaranya, dan kita berdoa wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Jadi kalau kita tengok kat situ, nak dapat reda, Allah dah bagi tahu cara dia. Buat baik pada ibu bapa, antara caranya ialah jaga interaksi kita dengan ibu kita. Ustaz dia. Kadang-kadang dah terbiasa juga. Alamak ni. Mak pun biasa dengar macam tak ada apa-apa. Mungkin yang disebut itu, Allah yang disebut, yang disebut itu, ya, menimbulkan kemarahan, menimbulkan kecil hati ataupun tidak dijaga. Kalau dah disebut terang-terang, jangan sebut, alam, pelekeh dan sebagainya, itu dibuanglah.
dalam percakapan-percakapan kita seharian. Ditegurlah kepada anak-anak kita supaya tak mengeluarkannya. Wala taqul lahuma uffin wala tanharuma, jangan hentik dia. Jangan tengking dia, jangan mengasari dia. Insya-Allah banyak sabar kita. Banyak sabar kita yang perlu kita pupuk, yang perlu kita tanam sebagai anak dalam meraih keredaan mak bapak. Ya. Artinya kesimpulannya apa saja nak buat, apa saja nak, ke mana saja nak pergi haji ke, katakanlah ya, ataupun nak kahwin ke, dapat kerja, tukar kerja ke. Saya nampak apa yang doktor sebut tadi, saya dapat simpul yang pertama, maklum beritahu ibu dulu. Okay. Dapat kerja ataupun apa ni, nak kahwin, katakanlah ya. Yang kedua, tanya pandangan ibu. Okey tak okey ibu? Okey tak? Kemudian yang ketiganya, dia bagi pandangan, ikut pandangannya yang baik tu. Yang keempat, tolong minta restu dari ibu, insya-Allah berada ibu sentiasa mayungi anak-anak semua. Kita ambil satu soalan lagi, silakan kalau ada. Ya. Wakil ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bahagia, Prof. Saya seorang ibu, ada 3 anak. Alhamdulillah. Sudah lumrah dikatakan doa ibu itu pembuka rezeki pada anak-anak. Betul. Saya ingin sangat tips daripada yang berbahagia, Prof. Doa yang bagaimana supaya doa-doa kita ni cepat dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih, Prof. Okey, terima kasih kepada wakil ibu. Ini pernah berlaku, Prof, ya, kawan saya yang memang terkenal lah di Malaysia maupun di luar negara. Dia ni sebagai penasihat perbankan Islam. Orangnya hebat. Dia rezeki murah. Dulu dia pensyarah universiti. Rezekinya merata-rata, orang timur sebagai penasihat di mana-mana sajalah. Sampai di US sebagai penasihat perbankan Islam. Satu je tipnya. Apa saja nak buat mesti dekat ibu dia. Dia utamakan ada murah rezeki. Betul. Apa pandangan komen Prof, silakan. Saya rasa itu satu perkara yang sangat baik sekali. Dalam sejarah Islam ada menceritakan bagaimana seorang sahabat, kalau nak dikaitkan dengan doa ibu ini, berat tak berat dia, seorang sahabat ini telah membunuh seorang wanita. Dia membunuh wanita kerana wanita itu menolak pinangannya, tiba-tiba menerima pinangan orang lain. Jadi dia dendam, dia bunuh. Lalu dia jumpa dengan sahabat dan dia tanya, saya nak bertaubat, macam mana cara saya nak bertaubat? Sahabat tanya, kamu ada ibu tak? Kamu ada ibu tak? Saya tak ada ibu, dia kata. Bila dia tak ada ibu, maka sahabat ini berkata, kamu bertaubatlah kepada Allah dan takarrublah kepada Allah. Kemudian orang bertanya, mengapa kau tanya dia ada ibu atau tidak? Lalu sahabat ini berkata, aku tak nampak jalan lain yang lebih baik daripada berkhidmat kepada ibu untuk menyelamatkan dia daripada dosa yang telah dia lakukan. Itu nak menyelamatkan dosa bunuh tu. La ilaha illallah. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, sangat mudah, sangat baik, betul. Tanamkanlah dalam hati kita barang apa yang kita nak buat, nak cari mak kita dulu. Nak minta pandangan dia dulu. Dan kita sebut pada dia, kadang-kadang ibu kita dia tak faham. Bila kita telefon-telefon aja gitu, kadang-kadang kita tak faham. Kita kena cakap dengan dia, mak, saya nak tukar kerja, mak, saya nak interview, doakan saya. Mak, doakan cucu mak. Doa ya mak, jangan tak doa ya mak. Allah, tekankan, ini interaksi. Baru mak kita terbayang, dalam dia berdoa, baru dia terbayang muka cucu dia nak periksa. Baru dia terbayang anak dia nak kerja. Mak, saya tak boleh berjaya kalau mak tak restu. Mak, restu ya mak. Mak, doa ya mak. Masya Allah, tuan-tuan. Ini yang kita nak. Dan sebagai seorang ibu, tuan-tuan dan puan-puan, Allah dah letakkan martabat yang sangat tinggi. Dan rasanya rugi kalau kita tak gunakan kedudukan dan martabat itu dalam doa kita. Kita hanya perlu tahu beberapa perkara asas, Ustaz. 1, bersihkanlah hati kita dengan anak-anak kita. Bersihkan hati kita dengan anak-anak kita. Barang ada sesuatu yang tak kena dalam hati kita kepada anak-anak kita itu, luahkanlah kepada dia. Usia ni kadang-kadang jauh menyebabkan anak tak faham kehendak ibu. Berlaku adillah kepada anak-anak kita. Saya nak kaitkan berlaku adil ni supaya hati kita bersih. Sebab bila kita nak berdoa, kita nak berserah kepada Allah SWT, kita kena ikhlas dan serah betul-betul. Ya tuan-tuan, kita tidak boleh berpura-pura dalam doa kita. Tak jadi. Makanya Allah tahu sebenarnya kau mendoakan atau tidak mendoakan. Kau benar-benar memohon atau kau tidak benar-benar memohon. Dalam kita nak mendoakan seikhlasnya, nak membuang segala kelumit yang ada dalam hati kita kepada anak-anak. Ya tuan-tuan, anak-anak kita tidak sempurna semuanya. Masing-masing mempunyai pelbagai perwatakan dan cara.
Kadang-kadang kita tidak boleh membezakan kaedah-kaedah yang berbeza untuk anak-anak yang berbeza. Cukuplah kalau kita katakan, ya Allah, jadikan aku ibu yang adil kepada anak-anakku. Kerana Allah SWT maha adil kepada hambanya. Tuan-tuan nak pergi haji, ni musim haji. Allah tak wajibkan orang mengerjakan haji sekiranya dia tidak mampu. Itu penilaian Allah yang cukup adil dan halus. Ada yang kita minta tinggi sangat pada anak kita tak mampu nak buat. Adillah atas kemampuan yang ada pada anak itu. Okey, so kita minta ibu-ibu semua yang ada di rumah, doa-doakanlah ya supaya anak-anak kita murah rezeki, dibuka pintu rezeki seluas-luasnya, tak kira di mana mereka berada. Apapun, kita berehat seketika dan kita kembali selepas ini insya-Allah. Alhamdulillah, kita masih lagi bersama Al-Kuliah pada petang ini dengan tajuk Doa Ibu. Dan anda semua adalah ibu-ibu yang hebat sebenarnya, dan saya sendiri berasal dari seorang ibu sebenarnya yang mendoakan saya yang telah pun kembali ke rahmatullah ya. Mudah-mudahan ruhnya dirahmati Allah. Apapun, ibu kita memang hebat. Di sebalik seorang lelaki berjaya ada seorang perempuan, tak lain tak bukan ibunya, bukan isterinya kan, ibunya sebenarnya. Okey, doa ibu sangat hebat. Kita ambil satu lagi soalan dari penonton kalau ada, silakan. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Saya juga seorang ibu yang mempunyai 5 orang anak. Alhamdulillah. Jadi katakanlah seorang anak itu pernah mengabaikan ibunya. Telah banyak kali anak itu berjumpa dengan ibunya untuk memohon maaf. Namun ibunya nampak macam merajuk je. Jadi apakah pandangan Prof dalam masalah ini? Terima kasih. Terima kasih. Nampak betul dia watak seorang ibu kan. Bukan mak dara, ibu ya. Okey, kita tanya Prof lah, macam mana ibu yang merajuk ni susah nak pujuk. Kalau lagu senang, rela kepujuk kan. Ini ibu yang merajuk, silakan Prof. Terima kasih Puan atas soalan yang sangat baik tu. Saya pun ibu, memang kadang-kadang kita merajuk. Inilah sifat ibu. Tapi saya nak ucap tahniah. Kalau ada anak yang dia rasa dia dah mengecilkan hati ibunya, lalu dia datang minta maaf. Ya. Ini tahniah besar kepada anak itu. Tak ramai juga yang kita mampu buat demikian. Sebab itu jangan tunggu hari raya ya nak minta maaf kepada ibu abah kita. Dalam perbualan-perbualan kita, kalau kita berbual dengan dia, kita akhirilah perbualan kita itu. Selain daripada doa, kita juga minta maaf. Umi, abah, kalau saya ada apa-apa silap ya, minta maaf. Katakan, ya. Habiskan perbualan kita itu, doakan kami. Kalaulah ada apa-apa silap ya, sama ada sedar atau tak sedar, minta maaf. Dan bagi ibu yang merajuk, inilah Ustaz, abah dia lain sikit. Orang perempuan dia lain sikit. Dia punya merajuk tu kerana dia sayang pada anak dia. Dia sayang pada anak dia. Kadang-kadang harapannya tinggi, Masya Allah. Bagi anak, satu, teruskanlah mohon maaf. Jangan putus harap akan rahmat Allah. Bagi anak, teruskanlah memujuk ibunya. Teruskanlah mohon maaf. Teruskanlah berbuat baik kepada ibunya. Teruskanlah beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada ibu, lembut-lembutkanlah hati itu. Seperti yang saya kata di awal tadi, kita tidak mahu menjadi penyebab anak kita itu mendapat kemurkaan Allah. Apatah lagi dia dah datang minta maaf. Alangkah Nabi ampunkan umat ya. Alangkah Allah ampunkan hambanya. Kalau kita nak melihat kisah-kisah yang terdapat di dalam sejarah Islam pun, kita baca tentang kisah misalnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas apabila dia memeluk Islam, maka ibunya merajuk, mogok lapar, katanya aku tak mau makan Sa'ad sampai aku mati. Begitu merajuknya ibu. Kalau ada anak-anak kita yang ibunya merajuk, maka kita ingat Sa'ad berhadapan dengan ibu yang merajuk persoalan akidah. Lagi berat. Nak pilih antara Islam itu ataupun ibu yang mengandungkan kita. Dan ceritanya cerita Islam dan jahiliah. Masyarakat jahiliah berbeza sama sekali. Daripada jahiliah bertukar kepada Islam, 360 darjah tukarnya. Bukan senang nak terima. Tetapi apa kata Sa'ad? Dia kata kepada ibunya, kalau ibu punya 100 nyawa pun, satu datang, satu mati. Satu datang, satu mati. Sampai 100, saya tak tinggal agama saya.
Dari satu segi dia sangat kuat dalam berpegang kepada akidahnya. Tetapi dia telah ditegur oleh Rasulullah SAW melalui kalam Allah dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan misalnya dalam surah Luqman ayat 15 yang menegur sifat Sa'ad bin Abi Waqqas. Pegang memang pegang, tetapi disebut di dalam ayat itu wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Mestilah kita layan ibu kita itu dengan sebaik-baik layanan. Layanilah dia dengan baik. Jadi anak-anak jangan putus asa. Kita hanya sedikit berhadapan dengan ibu kita yang merajuk. Dan bagi ibu, bukalah pintu hati. Bukalah pintu hati kita. Dia manusia biasa, kita pun manusia biasa. Boleh diluahkan, boleh dimaafkan, maafkanlah. Jadi insya-Allah dengan itu Ustaz, ya, hubungan kekeluargaan itu akan kembali erat, bertaut kembali. Insya-Allah. Sebenarnya ibu ni dia seorang wanita hatinya cukup sensitif, Prof, kan? Berbanding dengan seorang bapa. Bapa dia hatinya lapang, hatinya berbesar, ya, berbanding seorang ibu sensitif. So kadang-kadang ibu kita merajuk, biarlah kalau ya. Kita teruskan lagi minta maaf, sampailah hatinya reda dan terima kemaafan kita. Apapun kita berehat seketika, jumpa selepas ini. Bika khairil khalqi kullihim maulaya salli wa sallim daima. Kita dah sampai ke penghujung rancangan blok yang terakhir pada petang ini, membicarakan tentang doa ibu yang memang cukup istimewa pada petang ini, ibu-ibu semua. Dan Prof Madia, kita lihat, saya duk perhatikan kadang-kadang ada ibu-ibu yang mengeluh, ya, doa tak makbul, Ustaz, saya dah doa Ustaz tak makbul, tak jalanlah Ustaz. Tak jalanlah. Kadang-kadang ada ibu dia tak yakin, jadi ke Ustaz, saya ni bukanlah belajar agama pun. Biasanya doa-doa ni Pak Haji, Pak Imam, Pak Ilal, Pak Bilal dan Pak Ustaz. Itulah. So kalau doa dia sub kontrak tu lah, sub kepada Pak Imam, Pak Bilal, Pak Ustaz dan Pak Haji. Jadi apa komen Prof tentang ibu-ibu yang tak yakin dengan doanya sendiri? Silakan Prof. Terima kasih Ustaz. Saya rasa itu suatu fenomena yang biasa didengar. Ya, kadang-kadang dah berdoa tak jadi-jadi pun, ini bukan macam pil mujarab apa ke, ya, atau krim mujarab boleh terus baik, ya. Dalam keadaan sekali berdoa nak terus menjadi, ya, ataupun tak nampak kesannya seperti apa yang diminta, kita kata tak dimakbulkan. Ingatlah bahawa Rasulullah SAW mengajar kepada kita bahawa ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Nampak macam lemah, nampak macam tak kuat, tapi kita ada kuasa lain yang dahsyat. Dengan bantuan Allah Subhanahu Taala dan hamba-Nya yang mengharap dengan bersungguh-sungguh, maka dapat. Dengan syarat etika yang kita perlu ada, adab yang kita perlu ada, kata Rasulullah, jangan kamu gopoh dan jangan kamu sombong. Kadang-kadang kita cakap macam tu sebab kita nak dapat doa lain daripada ustaz. Kadang-kadang bila ustaz bagi doa, ustazah bagi doa, dia kata tak ada doa lain ke ustazah? Ni dah ada dalam senarai doa saya. Banyak betul senarai doa dia. Dia minta doa lain. Jadi seolah-olah doa itu dilihat pada doa yang berbeza-beza. Bukan perkara yang sama yang dimohon dengan bersungguh-sungguh kepada Allah SWT. Sebab itu, Nabi SAW mengingatkan kita jangan sombong, jangan gopoh apabila berdoa. Siapa orang yang sombong? Orang yang sombong ialah apabila dia berada pada tempat-tempat, waktu-waktu, detik-detik yang mustajab, dia tidak berdoa. Ibu-ibu kena superb tahu apa superb doa, apa doa-doa yang mustajab. Memang tangan kita ni insya-Allah Allah berkat. Kalau hati kita bersih, putih, ikhlas, nak minta untuk kesejahteraan keselamatan anak kita, Allah terbuka pintu langit. Carilah pula waktu-waktu yang mustajab berdoa. Antaranya kata Rasulullah ketika selesai salat. Jangan lari cepat-cepat. Tadahlah tangan. Jangan kita malas. Ada sombong malas pula. Ada yang berdoa, ya Allah, Tuhanku, doa aku hari ini sama macam semalam untuk anak aku. Tak larat dah doa banyak-banyak kali. Anak saya minta doa je. Perangai macam tu juga. Jangan malas. Jangan sombong. Antara waktu yang baik berdoa macam Ustaz kata tadi, hari Jumaat selepas salat asar sehinggalah sebelum maghrib.
Antara azan dan iqamat, doalah. Pertengahan malam, wafil ashar. Kata Allah Subhanahu Taala, hari itu kita masuk bulan puasa, kita bangun sahur. Ketika itu antara doa ibu adalah kepada anak-anak dan ahli keluarganya. Bulan Ramadan, ni orang nak pergi haji, hari Arafah, 9 Zulhijjah. Ini doa-doa yang mana Allah bagi tempatnya sangat baik. Tapi kita sombonglah, kita tak tadarlah, kita tak mintalah, kita tak kisahlah. Selain daripada kita sentiasa berdoa kepada Allah SWT. Yang keduanya, kata Rasulullah, jangan gopoh. Bila ditanya oleh sahabat, apa yang dimaksudkan jangan gopoh? Jangan gopoh artinya apabila tak dimakbulkan lagi atau tak dapat lagi, kita mengeluh, kenapa saya dah doa banyak kali tapi tak nampak apa-apa kesan pun. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada doa itu ada 3 keadaan. Sama ada Allah segerakan dia, sama ada Allah lambatkan dia, atau sama ada tuan-tuan dan puan-puan Allah jauhkan dia daripada kemudaratan. Barangkali dia dapat, Allah akan makbulkan bila cukup syarat-syaratnya tadi. Betul apa yang dimintanya, ikhlas sepenuhnya. Tetapi lambat, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang Allah tak bagi apa dia nak, tapi Allah elakkan dia, jauhkan dia daripada kemudaratan-kemudaratan. Bahkan apa yang Allah beri lebih baik daripada apa yang kita minta. Sebab itu ibu-ibu hendaklah ada pengetahuan, satu, kita punya kedudukan tinggi di sisi Allah SWT. Doa kita itu nilainya besar sekali. Jangan lepaskan peluang. Yang keduanya, jangan malas, jangan sombong, jangan gobok apabila berdoa. Yakinlah, ud'uni astajib lakum. Okey, Prof. Satu soalan yang cepu mas yang nak tanya Prof ni. Sejauh mana masinnya mulut seorang ibu tu? Bukan yang makan garam lah. Sebab kadang-kadang ada ibu ni, boleh tak kita katakan, ibu cakap tu jadi doa dah. Ustaz, anak saya ni memang pemalas. Ustaz, anak saya ni memang bengap sikit Ustaz. Anak saya yang nombor 2 tu bengong sikit. Anak yang ketiga ni memang tak boleh harap langsung. Anak yang keempat tu memang bodoh. Gitu kan. Itu mak yang cakap tu. Adakah dia jadi doa ataupun tak ada apa-apalah, biasalah. Jadi apa komen Prof tentang ibu yang cakap macam tadi, masing ke tak masing mulutnya? Silakan. Ya Allah, hai Tuhanku. Ini yang kita takut. Sebenarnya ibu ni, dia ni ada kuasa yang hebat dari sudut doa tadi. Dan kata-katanya itu dikatakan adalah doa juga. Dengan sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita nak sebut, bukan sekadar ibu, malah kita diajar apa sahaja yang kita nak sebut tu biarlah perkataan baik. Apatah lagi duduk seorang ibu yang pada anak-anak, pada doanya itu doa yang makbul, hendaklah kita berjaga-jagalah. Saya ingat Ustaz, apa yang kita cakap ke anak kita itu, janganlah sewenang-wenang kita menyebut. Ya, banyak-banyak kita sebut, betul dia akan jadi doa. Nauzubillah min zalik. Walaupun kita anggap biasa ya sebab begitu, jangan dibiasakan ya. Walaupun Allah Subhanahu taala Maha berkuasa atas usaha anak itu, atas doa anak itu, atas takdir Allah Subhanahu taala boleh menentukan yang baik dalam hidupnya. Tapi janganlah kita menambah sesuatu yang tidak baik dalam hidup anak kita itulah. Okey Ustazah, ya sekali mungkin pada petang ni saya tanya salah. Mungkin ada ibu-ibu dan dilema sekarang. Ada masalah stres, tekanan sebab anaknya dah murtad, anaknya dah tukar jantina, anaknya menagih dadah tega. Jadi kan kita tahu doa itu boleh mengubah ketentuan takdir. Ustaz macam mana dah memang dah dibentuk azali Ustaz macam tu Ustaz. Jadi apa pandangan Prof tentang doa boleh mengubah ketentuan takdir walaupun anak kita jahat? Doa macam mana yang sebaiknya? Silakan Prof. Ya, kita ingat inilah kuasa doa yang Allah beri kepada kita. Yang disebut oleh Rasulullah, la yuqaddirul qadar illa bid-du'a. Ya, tidak berubah sesuatu takdir itu kecuali dengan doa. Berubah pun takdir itu dengan doa, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita berdoa dan dengan takdir Allah mengubah takdir itu. Inilah yang kita rasa bersyukur kepada Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita. Sebab itulah, ambillah doa ini, jadikanlah dia perisai, jadikanlah dia kesungguhan dalam hidup kita. Allah, kita dibekalkan doa dengan doa-doa para nabi dalam Al-Quran. Kita juga boleh minta doa betul. Antara doa-doa yang mustajab itu ialah kepada orang-orang yang saleh. Sesiapa orang yang nak pergi Mekah, mudah-mudahan tempat yang suci yang doanya dimakbulkan oleh Allah SWT. Jadi ibu-ibu yang dikasihi sekalian, abah-abah pun, kalaulah
kita sama-sama berada dan mendengar, menonton ini, kita ambillah doa-doa yang mustajab, antaranya di dalam Al-Quran. Misalnya kalau saya nak kongsikan doa Nabi Ibrahim dan anaknya dalam surah Al-Baqarah ayat 128. Jadikanlah ia bacaan supaya kita tidak pernah berputus asa atas apapun masalah yang menimpa anak-anak kita. Ya, begitu juga kita boleh mengambil doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Disemaklah Al-Quran, tengoklah doa-doa ini, jadikanlah dia bacaan kita. Mudah-mudahan apa jua masalah yang kita hadapi itu, doa itu dapat mengubahnya dengan takdir Allah. Okey, itulah pesanan dan nasihat amanat daripada Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati binti Syekh Ismail yang telah membicarakan tentang topik doa ibu. Ingat ya, ridallah fi ridal walidain wa sakhtullah fi sakhtil walidain. Reda Allah bergantung pada reda ibu dan ayah, dan kemurkaan Allah bergantung pada kemurkaan ibu dan ayah kita. Jagalah ibu anda masing-masing sebelum masa yang terlambat kita kehilangan ibu. Walau kita nak merintih, tak guna dah ketika itu. Apa pun, malah kita hargai ibu kita. Dan hujung minggu ni Sabtu dan Ahad, Prof, apa kata kalau kita hubungi mereka dan kita ziarah mereka, bawalah buah tangan dan ajak mereka keluar, berkelah bersama-sama dengan mereka sempena hujung minggu ini. Terima kasih, Prof. Terima kasih semua yang datang studio pada petang ini, dan juga terima kasih kepada anda semua yang berada di luar sana. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu-minggu seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa agama manusia binasa, tanpa ilmu manusia buta, tanpa iman manusia sengsara, tanpa ukhuwah manusia tersiksa, tanpa ukhuwah manusia tersiksa. Tanpa agama manusia binasa, tanpa ilmu manusia buta, tanpa iman manusia